Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisa Tira binti Muhammad Hafiz. Nombor matrik 10 DIB 22F1064. Assalamualaikum, nama saya Nardiana Syamika binti Muhammad Taufik. Nombor matrik 10 DIB 22F1062. Tajuk pembintangan saya ialah penyebaran berita palsu di media sosial semakin menjadi-jadi sehingga menyebabkan perpecahan umat Islam serta huraian ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Ayana Sarah binti Khairul Azman. Saya memegang kad matrik bernombor 10 DIB 22F1060. Saya akan membentangkan berkaitan dengan kesan negatif yang akan berlaku sekiranya penyebaran berita palsu di media sosial makin menjadi-jadi. Assalamualaikum, nama saya Fadilah Azrina binti Hassan Ghani. Saya memegang matrik kad bernombor 10 DIB 22F1050. Saya ingin membincangkan tentang penyebaran berita palsu di media sosial semakin menjadi-jadi sehingga menyebabkan perpecahan umat Islam. Berita palsu adalah satu bentuk ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum serta agama. Tidak semua berita yang dibaca itu adalah fakta sebenar, terutamanya berita yang ditular dalam media sosial. Melalui hasil kajian laporan digital 2019, Malaysia merupakan negara kelima di dunia dan tempat teratas di Asia Tenggara yang paling aktif dalam media sosial. Pada masa ini, terdapat segelintir masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, komuniti setempat, masyarakat dan negara. Perbuatan ini boleh membawa impak negatif terhadap minda dan kehidupan masyarakat. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Terdapat firman Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis yang menyatakan tentang fitnah dan keburukannya. Antara firman Allah SWT yang menyatakan tentang fitnah ialah, wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpa sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Rasulullah SAW juga bersabda, maksudnya tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah, dalam riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Balasan bagi orang yang membuat fitnah di dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Nur berkaitan balasan bagi orang yang suka membuat fitnah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduh-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedangkan kamu tidak. Surah mengatakan ayat ini membawa makna orang-orang yang mendengar berita buruk kemudian menyampaikan dan menyebarkan berita tersebut. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Junub radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, maksudnya berkata malaikat yang mengiringi Rasulullah SAW,
Adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi sehingga ke belakang lehernya dan disengkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya dan disengkut mata sehingga menembusi batang lehernya ialah kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan ke sehingga seluruh ufuk penjuru dunia. Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Perkembangan teknologi pada masa kini memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Hal ini kerana ia memberi impak yang besar kepada pembangunan sosial dan ekonomi di negara ini seiring dengan perubahan globalisasi yang akan mendatangkan manfaat yang banyak kepada pembangunan negara. Penggunaan alam maya ini atau dikenali sebagai internet bukan lagi sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat, sama ada generasi muda maupun generasi tua. Ditambahkan lagi dengan kewujudan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan banyak lagi dapat meningkatkan hubungan sosial dalam masyarakat. Manfaat kepada penggunaan internet ini dapat dilihat dengan kewujudan ekonomi digital yang memberi manfaat yang banyak kepada penjual dan pembeli. Hal ini kerana adanya ekonomi digital ini boleh memudahkan urusan jual beli antara penjual dan pembeli hanya atas talian tanpa ada urusan fizikal seperti sedia kala. Namun demikian, pertumbuhan teknologi ini juga mendatangkan kesan yang negatif di mana mudahnya penyebaran maklumat palsu atau maklumat yang tidak sahih merata tempat di dalam internet. Hal ini membimbangkan kerana peningkatan maklumat palsu ini boleh menjejaskan pelbagai pihak dan akan mendapatkan keburukan jika tidak dibendung dengan baik. Maklumat kini tidak akan 100% benar atas sebab terdapat pengguna yang menyalahgunakan kelebihan dan kemudahan yang ada untuk menyebarkan berita atau maklumat palsu atas kepentingan diri. Peningkatan pengaruh komunikasi dan perkongsian maklumat telah meningkatkan keupayaan teknologi sedia ada dan juga menyaksikan penyebaran maklumat palsu tentang Islam. Peningkatan pengaruh dengan kewujudan teknologi baharu ini juga mendorong pihak-pihak tidak bertanggungjawab mewujudkan potensi dan peluang untuk eksploitasi. Keadaan ini juga telah menyebabkan penyebaran maklumat palsu mengenai Islam, salinan Al-Quran dan hadis dicemari dan komunikasi yang menyebabkan gangguan sosial dan tarikan kepada kepercayaan secara penyamaran yang jelas bercanggah dengan Islam. Malah, terdapat masyarakat Islam yang telah keluar daripada Islam kerana terpengaruh dengan maklumat palsu yang menawarkan keseronokan jangka pendek kepada mangsa-mangsa yang malang ini. Banyak agensi berkaitan perlu mengkaji perkara ini. Antara lain, agensi berkaitan pendidikan, undang-undang, komunikasi, multimedia, keselamatan, pertahanan dan lain-lain. Dunia Islam perlu menguruskan sendiri aset ulama, saintis, ahli teknologi, usahawan dan semua umat Islam mestilah menjadi penggerak inovasi yang akan mengeluarkan mereka daripada belenggu pergantungan ini. Antara salah satu faktor berlakunya penyebaran maklumat palsu ialah apabila kita tidak mengkaji atau mengambil tahu lebih jelas tentang sesuatu maklumat sebelum menyebarkan di media sosial. Media sosial adalah salah satu platform yang sangat luas untuk menyebarkan sesuatu maklumat atau mencari sesuatu maklumat. Apabila kita menyebarkan maklumat yang kurang pasti di media sosial, ini akan menyebabkan masyarakat mudah terpedaya dan percaya tentang hal-hal demikian kerana aplikasi mesej ringkas sama ada dalam berbentuk tulisan, gambar atau berita mudah dibaca dan difahami oleh masyarakat. Oleh itu, ramai pengguna mudah terpedaya dengan berita tersebut sehingga dapat mengundang perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti fitnah. Dengan ini, kita haruslah siasat terlebih dahulu sebelum menyebarkan maklumat ataupun jika kita mendapat sesuatu maklumat, pastikan maklumat tersebut hendaklah sebuah sumber yang boleh dipercayai dan mempunyai reputasi menyiarkan fakta yang tepat. Kekurangan bukti ataupun daripada pakar yang tidak dinamakan berkemungkinan cenderung kepada berita palsu. Sebagai contoh, organisasi yang kurang dikenali.
Seterusnya, sesetengah individu sengaja menyebarkan berita palsu untuk menarik trafik internet bagi tujuan pendapatan daripada pengiklanan. Semakin banyak trafik internet diterima sesebuah laman sesawang atau laman media sosial, semakin banyak pihak akan mengiklankan produk dan servis mereka melalui medium itu. Dengan ini, tujuan sesetengah individu itu berjaya apabila dapat menarik perhatian rakyat dengan menyebarkan berita palsu. Selain itu, berita palsu disebar atas faktor peribadi seperti untuk tujuan membahayakan reputasi individu atau perniagaan. Beberapa medium digunakan pelaku untuk tujuan penyebaran berita palsu. Oleh itu, kita sebagai menerima maklumat dari media sosial hendaklah sentiasa peka dan kaji untuk mendapat kepastian bahawa maklumat tersebut benar ataupun tidak. Maklumat palsu boleh dikenal pasti dengan memeriksa tarikh artikel yang diterima. Artikel-artikel berita palsu berkemungkinan mengandungi garis masa yang tidak logik atau tarikh acara yang telah diubah. Seperti yang kita semua sedia maklum, hampir setiap hari kita menerima terlalu banyak maklumat berkaitan berita-berita palsu, tidak pasti kebenaran dan kesahihan berita atau maklumat. Penyebaran berita palsu boleh menjatuhkan maruah diri, menyebabkan orang ramai panik dan mengalami masalah kesihatan mental kerana bimbang berlebihan akibat percaya kepada berita palsu yang tidak diketahui sumbernya. Terdapat pelbagai kesan negatif daripada kesan penyebaran berita palsu oleh pengguna kepada masyarakat. Antaranya boleh mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, bertindak dan menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini kerana media massa telah sedikit sebanyak telah membawa masuk masyarakat kepada pola baru dan menentukan fikiran mereka. Oleh itu, jika maklumat palsu negatif mempengaruhi fikiran manusia secara perlahan-lahan, akhirnya akan berlaku pelbagai cara negatif seseorang untuk bertindak dan menyelesaikan konflik seperti berfitnah, bergaduh dan sebagainya. Seterusnya, penyebaran berita palsu juga memberikan kesan negatif kepada minda masyarakat yang akan menyebabkan rakyat akan mudah panik dan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian mereka. Hal ini boleh membawa kepada kata-kata kesat, kebencian, hasutan atau keganasan terhadap mana-mana kumpulan sebagai pembawa wabak ini seperti Cina, kumpulan tabligh, migran dan pelarian. Situasi begini boleh menyebabkan kehancuran perpaduan antara masyarakat berbelang kaum dan agama. Dengan itu, akan berlaku rusuhan antara kaum yang boleh melibatkan kerosakan harta benda awam dan juga diri sendiri. Tanpa kita sedari, perbuatan melakukan penyebaran berita palsu dan bertindak atas berita palsu berkenaan boleh membawa kezaliman dan kehancuran antara masyarakat. Akhir sekali, penyebaran berita palsu boleh membahayakan keselamatan negara dan kekuatan ekonomi. Media massa juga berperanan untuk menjadikan masyarakat lebih peka kepada keadaan sekeliling dan mengeratkan hubungan sesama individu. Namun masyarakat perlulah lebih berhati-hati kerana adanya berita palsu yang direka semata-mata untuk menarik perhatian masyarakat dan menjadi isu hangat dan viral. Situasi ini sangat membimbangkan kerana ada berita yang diwajibkan untuk bertujuan untuk mewujudkan kebencian dan provokasi dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa. Keadaan ini sangat berbahaya kerana Malaysia mungkin akan hancur dan tidak lagi dihormati di mata dunia dan akibatnya rakyat akan menanggung rugi. Forum Ekonomi Dunia telah menyenaraikan penyebaran maklumat dan berita palsu akan merisikokan global ekonomi dunia. Hal ini kerana apabila media massa disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu akan menyebabkan sesebuah negara terancam oleh kuasa luar dengan mengetahui kelemahan-kelemahan negara tersebut dan mengambil kesempatan terhadap kelemahannya itu. Oleh itu, nilai etika haruslah disemai terhadap setiap individu supaya menjadi warga negara yang menyayangi negara masing-masing dengan tidak berbuat demikian kerana kestabilan dan keharmonian negara yang dicapai perlulah dikekal. Terdapat 3 cara untuk mengelak dan membina penyebaran dan perkongsian berita palsu di media sosial. Yang pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Yang kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebelum berkongsi. Yang ketiga ialah bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum menyebarkan berita. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlu menyadari bahawa menyebarkan berita palsu boleh menjurus kepada fitnah. Fitnah adalah berdosa besar dan menjerumuskan diri kita ke lembah kehinaan.
Walaupun penyampaian maklumat semakin senang dan mudah, ianya bukan alasan untuk kita menyebarkan berita palsu sewenang-wenangnya. Kita perlu mendidik diri menjadi warga media sosial yang berfikiran matang dan bertanggungjawab terhadap setiap berita atau maklumat yang dikongsikan. Kita perlu menyedari bahawa diam itu lebih baik dan bercakap bila perlu serta menyebarkan maklumat yang bermanfaat sahaja. Kita hendaklah menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya dilindungi dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Oleh itu, menjadi kewajipan setiap umat Islam untuk memastikan setiap berita yang diperoleh disemak kesahihan dan ditapis terlebih dahulu sebelum disebarkan bagi mengelakkan diri daripada terjerumus ke lembah dosa memfitnah.